Allah, tempat yang paling mulia ataupun tak ada tempat mana di rumah-rumah Allah menjadi tempat untuk kita mengabdikan dan dalam masa yang sama kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita menunaikan solat mengikut cara yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat di awal waktu di tempat azan diazankan. Alhamdulillah, ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita masih lagi dapat datang daripada rumah kita, sama ada berjalan kaki, motosikal ataupun naik motorkar atau kenderaan kereta untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala juga kurniakan kita boleh pergi ke sekolah, belajar, menuntut ilmu di sekolah. Kita pula Allah SWT masih lagi beri keamanan kita dapat mencari rezeki, yang halal, sama ada apa dia di kedai-kedai atau ada kebun. Itu semua adalah nikmat daripada Allah SWT. Sama kita pun boleh berehat, kan, hujung minggu berehat di rumah dengan tenang, kan. Jadi alhamdulillah banyak nikmat Allah SWT bagi pada kita. Ya, alhamdulillah kita sambung lagi sesi saya ingin kongsikan berkenaan dengan yang mana yang baru pertama kali, iaitu perubatan. Yang saya akan kongsikan daripada kitab Fiqh Perubatan yang dikarang oleh beberapa orang doktor pakar dan juga pakar dan Dr. Rosidiani Muhammad, pakar agamanya iaitu Ustaz Abdul Kamal Abdullah dan juga Ustazah Wan Nur Ainun Wan Abdullah. Alhamdulillah kita sambung bahagian masih kita tak pergi jauh lagi sebab apa kuliah kita setiap bulan, dan insya-Allah kita akan sambung bahagian pengertian fiqh yang mana saya di hujung sekali tu saya ada sentuh berkenaan dengan keempat berkenaan dengan pengertian fiqh ini, iaitu kita ada sentuh berkenaan dengan dilarang menyebabkan timbulnya kemudaratan dan dilarang memudaratkan orang lain. Kedua iaitu darurat mengharuskan yang dilarang, dan kita berhenti dan perkara yang dibolehkan kerana darurat dihadkan menurut kadar darurat sahaja. Sambung sedikit rumusannya daripada perkara yang ketiga tadi. Maksud kaedah ini, setiap perkara yang diharuskan kerana darurat, sama ada dibuat ataupun tidak, adalah harus sekadar yang boleh menolak kemudaratan dan tidak boleh melebihi kadar keperluan itu. Dan diberikan contoh-contohnya. Contoh untuk kaedah fiqh tersebut. Contoh pertama, doktor harus memandang aurat wanita sekadar keperhatian dan tempat-tempat yang perlu untuk tujuan rawatan sahaja. Maka doktor-doktor kalau memberi rawatan, jika pesakit datang mengadu sakit kaki, cek kaki je, tak perlu cek bahagian-bahagian lain. Dah lah. Okey. Yang kedua, tidak harus untuk wanita mendapatkan rawatan daripada doktor lelaki sedangkan terdapat doktor wanita yang dapat merawatnya. Jadi
Kalau di satu-satu klinik tu, kalau kita datang, kita tahu di klinik tersebut ada ramai doktor. So jadi bila kita sampai ke pendaftaran, kita dah daftar, jadi kita boleh mohon dekat saya ada masalah kesihatan berkenaan dengan wanita. Jadi saya perlukan wanita. Kita boleh mohon dekat kaunter pendaftaran tu supaya nombor kita diberi ke bilik doktor wanita. Jadi kita boleh. So yang ketiga, pesakit tidak harus dibedah apabila rawatan biasa didapati masih berkesan dan kurang mendatangkan risiko kepadanya seperti pesakit yang mengalami sakit sendi lutut, osteoartritis. Pada peringkat awal, tidak perlu dilakukan pembedahan bagi menukarkan sendi itu kerana masih mampu bertahan dengan ubat-ubatan penahan sakit. Jadi selalunya kalau kita jumpa doktor pakar sekarang ni, doktor pakar akan lebih utamakan sebelum buat apa-apa prosedur, setelah melakukan pemeriksaan, doktor pakar akan lihat tahap kesakitan kita. Dia bagi contoh sini, kalau masalah sakit sendi lutut ataupun osteoartritis, bila kita jumpa doktor lepas buat x-ray apa semua, lepas buat pemeriksaan lutut, jika keadaan tu tak teruk, masih lagi boleh dengan ubat-ubatan. Ubat-ubatan dari segi rawatan sekarang ni suplemen lah untuk masalah sendi lutut ini apabila korang pelincir. Korang pelincir di lutut tu, dalam masa yang sama pelapik di antara sendi tersebut dah jadi semakin nipis. Jadi ada suplemen yang akan diberikan oleh doktor supaya untuk menambahkan lagi pelincir dan juga menebalkan lagi pelapik tadi. So jadi tak perlulah buat operation pada peringkat awal. Kalau keadaannya dah teruk, pelapik pun dah tak ada, nipis sangat, dah koyak dah tak ada langsung pelapik. Pelincir dia tu dah kering sangat dah. Tulang dengan tulang dah belaga. Jadi sampai tahap yang mana perlukan pembedahan, jadi doktor akan cadangkan buat pembedahan. Barulah kita buat pembedahan. Kalau awal-awal tu tak teruk lagi, dah awal-awal dah khabar kena buat pembedahan. Jadi sebagai seorang doktor yang beriman, doktor Islam, sepatutnya kita rawatan mengikut tahap kesakitan dia. Okay. Contoh yang keempat, kita berhenti bulan lepas pada contoh yang keempat. Tidak boleh berubat dengan najis ataupun dadah sekiranya ada ubat lain yang bukan najis ataupun dadah yang mampu menghilangkan kesakitan itu. Okay. Adalah ubat-ubatan lain yang tidak mengandungi barang kandungan yang haram ataupun najis ataupun dadah, maka ubat tersebut diutamakan. Kalau penyakit tu tak ada langsung ubat-ubat yang tidak najis, yang bukan dadah, jadi kena juga kandungannya ada dadah. Contohnya pesakit kanser yang mana keadaan dia dah semakin teruk, sakit sangat kan, dia nak menahan sakit. Jadi ubat-ubat yang menahan sakit ni kebanyakannya dadah, kurangkan sakit. So jadi diharuskan untuk merawat menggunakan ni, sebab tak adalah ubat lain. Kalau bagi ubat-ubat yang tidak mengandungi dadah ni, kesan mengurangkan sakit tu tak ada. Jadi dia masih lagi sakit, so jadi bolehlah kita gunakan ubat-ubat yang lebih kuat, terutamanya ubat-ubat yang mengandungi dadah. Ini contoh. Contoh yang kelima, ibu yang boleh bersalin secara normal tidak perlu dibedah. Ibu hamil juga dilarang memilih melakukan pembedahan semata-mata kerana memilih tarikh khusus untuk melahirkan bayinya. Zaman sekarang ni bersalin ni ada dua cara. Satu, boleh bersalin secara normal ataupun biasa melalui saluran kelahiran yang fitrahnya, dan cara yang kedua cara operation. Kalau orang biasa panggil bersalin ikut tingkap kan. So jadi bila ada kemudahan macam tu, kebanyakan ibu, utamanya ibu-ibu yang tahu tentang perkara ni lah, tahu tentang ada operation. So jadi mereka ni memilih, padahal dia tak ada masalah kesihatan pun. Untuk dia tak ada masalah pun untuk dia bersalin biasa, tapi dia minta nak
operation. Jadi niat dia pula sebab dia nak pilih tarikh itu. Tarikh itu tarikh special contohnya kan. Kita ambil contoh macam 31 Ogos, dia nak anak dia bersalin ataupun dilahirkan pada 31 Ogos. Jadi dia minta buat operation padahal belum lagi sakit nak beranak lagi. Ataupun dia sakit tapi laluan untuk melahirkan anak tu belum buka habis lagi. Dia minta buat operation sebab nak tarikh tu. Jadi tak boleh lah. Ibu bersalin yang secara operation ni apabila ia akan kelahiran normal ni akan membahayakan bayi dan juga membahayakan nyawa ibu tu. Waktu tu barulah doktor pakar akan buat keputusan untuk pembedahan. Contoh kalau ibu yang ada masalah ketumbuhan dalam rahim dia. So jadi laluan untuk bayi keluar laluan yang biasa tu telah dihalang oleh ketumbuhan. Biasanya di hospital dia orang panggil fibroid. Itu ketumbuhan dalam dinding rahim. So jadi bila dah halang saluran tu dia tak boleh keluar ikut saluran yang biasa, kenalah buat operation. Itu antara contohlah, banyak lagi contoh-contoh lain. Okey, kita pergi kepada perkara yang keempat daripada kaedahnya, iaitu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan melakukan kemudaratan ataupun kerosakan yang seumpamanya dengannya ataupun yang lebih besar daripadanya. Okay, cuba kita tengok apa maksud. Kaedah ini adalah kemudaratan boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih kecil, tetapi tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama dengannya ataupun yang lebih besar mudaratnya, kerana sekiranya boleh dihilangkan dengan mudarat yang sama taraf, maka tidak tercapai maksud kemudaratan hendaklah dihilangkan. Bahkan itu adalah kemudaratan yang baru diwujudkan. Ayat dia berpusing-pusing sikit, tak apa, kita tengok contoh. Antara contoh-contoh untuk kaedah ini adalah, pertama, dalam kesakitan tetapi tidak mempunyai ubat penahan sakit bagi dimakan kecuali memohon ubat kepunyaan orang lain yang juga perlukan ubat itu, dia tidak boleh mengambil ubat itu bagi menghilangkan kesakitan pada dirinya. Okey. Bagi contoh, dalam satu situasi keadaannya ada dua orang sakit. Seorang yang sakit ni tak ada ubat, yang seorang lagi ada ubat. Jadi yang ada ubat tu memerlukan ubat tu. Kan? Kalau dia tak makan, dia sembuhkan. So waktu itu orang yang sakit yang tak ada ubat tu tak boleh ambil ubat orang yang ada ubat. Okay. Sebagai contoh, kita bagi contoh lah. Selalu saya nampak ubat antibiotik. Contoh ada seorang pesakit A ni dah datang jumpa doktor. Jadi demam, hari sakit tekak kan. Tonsilnya dah bengkak, merah, doktor bagi rawatan, katanya jangkitan kuman tekak. Okey. So adalah ubat antibiotik sehari 3 kali makannya untuk 5 hari. Okey, jadi dia pun balik dari rumah. Di rumah tu dia duduk dah dengan kawan-kawannya. Kawannya yang B pula sakit juga, demam, sakit tekak apa semua. Kena pula hari Sabtu Ahad klinik tak buka. Contohnya kan. Sudah sakit benar ni, demam. Jadi nak makan ubat, boleh tak bagi ubat kamu pada saya? Saya nak makan juga sebab sakit tekak serupa macam kamu, sakit tekak pun merah, tengok kat cermin nampak tekak merah, nak nelan sakit katanya. Demam panas 38, 39 suhunya. Boleh tak ambil? Dalam contoh yang kita bagi tadi, itu orang yang sakit tak ada ubat tu, dia kena tahanlah dulu. Sebab ubatnya tak ada, kenalah tahan dulu. Makanlah ubat mana yang dia ada. Contoh Panadol ke, dia tak ada antibiotik. Sebab apa? Antibiotik ni tak boleh kongsi. Nanti kawan yang B tu tak ada pula ubat. Kan? Nak bagi habis. Sebab antibiotik ni kena makan cukup dia punya pusingan dia tu. Kalau doktor kata 5 hari, 5 hari kena makan. Walaupun dia makan 3 hari dah sihat, tinggal lagi 2 hari tu, nah kamu ambil dah makan. Tak boleh. Kena makan bagi habis. Doktor tu bagi 5 hari, 5 hari kena bagi habis. Buat antibiotik. Itu pesan dia. Kalau kita makan antibiotik selalu makan tak habis. Okay. Jadi saya nak kongsikan hari ini, iaitu
antibiotik ni fungsi dia untuk membunuh bakteria. Kuman ni ada macam-macam jenis. Antaranya bakteria. Selain pada bakteria, virus. Lepas tu jenis makhluk-makhluk yang kecil-kecil yang tengok bawah mikroskop, selain daripada bakteria, virus yang kita panggil kuman, ada lagi satu kulat, fungus. Itu bawah mikroskop pun boleh menyebabkan jangkitan. Dia boleh berjangkit pada badan kita dan menyebabkan kita demam, sakit. Okay. Untuk antibiotik ni dia khas khusus untuk jangkitan bakteria. So jadi bila kita makan antibiotik ni memang dibuat, dikaji kehidupan bakteria. Bakteria ni dia akan mati apabila makan antibiotik selama 5 hari. Okay. Jadi apa masalah dia bila kita makan selalu sangat, makan antibiotik tak habis 5 hari contohnya kan, bila doktor suruh 5 hari tak habis 5 hari. Bakteria tadi separuh dah mati, separuh lagi ada lagi. Sebab tak cukup 5 hari lagi kan. Jadi separuh yang ada ni dia akan duduk bersembunyi dalam badan kita. Bila bersembunyi dalam badan kita, dia tak agresif, dia tidak memberontak di dalam badan kita, jadi kita tak adalah tanda-tanda demam tu, sakit-sakit badan tu tak ada. So apa jadi? Dia akan ingat antibiotik yang orang ni makan ni boleh membunuh bakteria dia punya kawan-kawan dia. Jadi dia pun ingat antibiotik apa. Nanti katakanlah selang 2-3 bulan lepas tu kita pula sakit yang sama, kuman yang sama juga masuk kan, bakteria yang sama juga masuk. So bakteria yang 2-3 bulan lepas tu belum habis lagi mati, dia tengah menyorok tu, dia pun jumpa dengan bakteria yang baru, jadi dah makin banyak dah. Kroni-kroni dia jadi banyak dah. So dia akan bagi tahu, kawan ni akan makan antibiotik nanti. Kita kena ingat antibiotik ni dia akan bunuh kita. Jadi kita sama-sama tukar bentuk. Sebab antibiotik ni bila kita makan, dia sama ada boleh bakteria ni dia super sel kita jugalah. Dia ada dinding sel, dia ada membran sel, dia macam kehidupan kita juga. Dia ada ibu pejabat dia, kita panggil nukleus dalam bakteria tu. So antibiotik ni dia ada cara-cara dia lah, sama ada pecahkan dinding sel dia ke, menyebabkan kerosakan dalam jabat sel tu ke, nukleus tu ke, macam-macam cara. Jadi dia akan ingat antibiotik ni boleh membunuh kita, jadi kita tukar, buat penyesuaian diri. Jadi dia bila bertukar bentuk badan dia, bentuk sel dia, so jadi bila kita makan antibiotik yang sama, yang kita dapat sakit 3 bulan 4 bulan yang terbaru ni, tak berkesan. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, antibiotik ni dia ada had dia. Kita tak ada antibiotik semua jenis kuman yang ada atas dunia ni boleh bunuh. Kita tak ada antibiotik sampai tahap itu lagi. Sebab apa? Ciri-ciri makhluk Allah ni, terutamanya bakteria ataupun virus ni, dia boleh bertukar-tukar. Boleh bertukar-tukar. Terutamanya bakteria ni lah, sebab bila kita ada antibiotik, kita makan tak habis semuanya, dia boleh bertukar jadi bentuk. Antibiotik kumpulan 1 dah tak jalan. Lepas tu doktor bagi pula kumpulan 2 punya antibiotik. Makan. Buat cara yang sama, makan tak habis juga. Sihat. Makan 3 hari sihat. Bakteria ni antibiotik yang kuat lagi sikit. So jadi dia ingat balik, ini antibiotik kumpulan baru ni, dia tak boleh bunuh. Dia boleh bunuh kita. Jadi kita tukar lagi. Dia sampai satu tahap kita dah tak ada antibiotik dah yang boleh bunuh bakteria. Dia panggil, kalau kod bahasa orang di hospital tu, kita panggil super bug. Kuman yang paling kuat, super. Jadi antibiotik yang ada dalam jadi makin kuat. Sebab apa? Cara kita makan antibiotik tu tak betul, tak ikut macam mana yang doktor nasihatkan. Kita makan ikut suka kita lah. Bila sihat kita berhenti, kita tak makan bagi-habis. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar, yang mana kalau kita diberi antibiotik oleh doktor, kita makanlah bagi-habis. Lagi satu, saya nampak ramai jugalah antara
sakit yang datang ke klinik-klinik sekarang ni kan kita dah baca banyak sangat dalam Google lah apa kan. Sakit-sakit ini makan antibiotik ni, sakit-sakit ni makan antibiotik ni. Maksudnya orang awam dah jadi macam doktor dah. Boleh bila pergi jumpa doktor kat klinik, saya nak antibiotik kan. Padahal doktor dah check. Kita sebagai pengamal perubatan ada garis panduan. Okey. Untuk sakit tekak yang macam mana yang nak bagi antibiotik? First kena tengok check suhu. Lepas tu kita tengok tekak dia macam mana. Tekak dia, tonsil dia bengkak ke tidak, merah ke tidak, ada nanah ke tidak contoh kan. Lepas tu dah berapa hari sakitnya kan. Demamnya macam mana? Demam panas dada-dada je ke ataupun demam panas suhu 39 40 punya kan. Selalunya demam bakteria ni dia tinggi demamnya, panasnya banding dengan demam jangkitan virus ni. Jadi bila doktor tengok garis panduan ni, bila kita periksa, doktor kata tak perlu antibiotik. Ini virus saja. Kan? Doktor kata ini virus saja sebab demam tak kuat, tengok tekak pun merah sikit-sikit saja. Bila ditanya tu, bila menelan tak ada sakit kuat sangat, tonsil pun tak ada bengkak, tak ada tanda-tanda apa ulcer dalam tekak ataupun tak ada tanda-tanda ada nanah dalam tekak. So jadi doktor tak akan bagi antibiotik sebab virus. So jadi kalau kita berkerah juga, nak antibiotik juga, boleh tak ada masalah. Tapi bila makan tu, kenalah makan bagi habis. Cuma kita tak galakkan. Kalau doktor kata tak perlu antibiotik, tak perlulah dulu. Selalu doktor akan cakap macam ni. Contoh kalau datang demam, hari yang kedua ke, hari pertama demam di klinik, doktor akan cek. Sebab sekarang ni musim denggi. Jadi demam-demam semua, kita kena pastikan kita demam ni bukan disebabkan demam denggi. Dekat daerah kita ni banyak kes sebab sekarang ni musim hujan, banyak tempat takungan air, jadi banyaklah nyamuk. Jadi kita akan cek darah dulu, tengok ada denggi ke tidak kan. Kalau tak ada denggi, lepas tu cek pula tengok nampak tekak memang merah kan. Memenuhi ciri-ciri demam tersebut disebabkan oleh jangkitan bakteria, maka doktor akan bagi antibiotik. Jadi makanlah bagi habis ya. Okey. Contoh yang kedua, tidak harus melakukan pembedahan apabila menurut sangkaan yang kuat pembedahan itu tidak akan berjaya. Jadi bila kita dalam satu keadaan ataupun situasi penyakit kita ni perlu melakukan pembedahan, tetapi pembedahan tu kebanyakan orang buat pembedahan semuanya tak akan berjaya. Kita janganlah pula nak kata apa? Menjadi orang yang tak apalah, bedahlah saya. Walaupun orang lain tak berjaya, bedahlah saya juga. Tak boleh macam itu. Sebab kita dah tahu ramai orang buat pembedahan yang kaedah itu tak berjaya. Buatlah kaedah yang sebelum-sebelum ni orang dah berjaya buat pembedahan. Ini nak bagi contoh tak berapa reti mana contoh pembedahan yang tak berjaya ni lah. Setakat ni kebanyakan yang kita praktis di hospital-hospital, pembedahan-pembedahan ni kebanyakannya berjaya. Kecuali pembedahan yang peringkat pakar-pakar lah, contoh-contoh mungkin pembedahan jantung yang jenis ada teknik-teknik terbaru, itu kena rujuk doktor-doktor pakar lah. Selalu doktor-doktor pakar ni yang mana mengikut apa etika pengamal perubatan ni, kita tak boleh bagi rawatan ikut kehendak doktor tu sendiri. Dia kena mengikut secara keseluruhan. Dekat seluruh negara buat pembedahan kaedah mana yang selamat, kena guna kaedah tu. Tak boleh kita guna kaedah kita. Contohlah, kita dah jadi pakar paling atas lah dalam bahagian pembedahan kan. Sebagai contoh, lepas tu orang semua rujuk kita. Pembedahan teknik-teknik kita je keluar teknik yang baru. So jadi teknik-teknik tersebut kenalah rujuk doktor-doktor pakar yang lain seluruh dunia. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor ni semua memang berhubung lah antara seluruh dunia ni, memang kita ada berhubung satu sama lain. Adalah kalau yang bahagian pembedahan, dia ada bahagian pembedahan. Kalau bahagian perubatan perubatan, ada bahagian perubatannya. Rujuk semua seluruh dunia doktor-doktor pakarnya. Jadi rawatan-rawatan yang diberi adalah rawatan-rawatan yang selamat. Tak ada rawatan-rawatan yang jenis untuk kata apa, cuba uji, itu tak ada. Contoh yang ketiga, tidak harus menderma organ kepada orang lain padahal dalam masa yang sama organ itu masih diperlukan oleh penderma itu sendiri. Kita tengok derma organ buah pinggang contoh kan. Kita kan ada 2 buah pinggang.
Contoh kalau kita dah ada penyakit, sebelah buah pinggang kita tu tak berapa sihat, sebelah aja sihat. Tiba-tiba ada ahli keluarga kita ada masalah buah pinggang, dua-dua pinggang dia dah rosak, buah pinggangnya dah rosak. Jadi kita sebelah aja ada. Jadi sebab kita sayangkan sangat ahli keluarga kita ni, kita kata tak apalah, saya nak derma pada saudara kita ni. Jadi tak boleh sebab kita ada sebelah aja. Jadi janganlah derma dua-dua. Janganlah derma yang sihat tu kan. Yang tak sihat memang takkan diterima lah untuk derma organ. Itu sebagai contohnya lah. Jadi kalau kita ada satu buah pinggang, jagalah elok-elok buah pinggang tu. Contoh yang keempat, tidak harus memberikan apa-apa ubat kepada pesakit apabila kesan sampingannya nyata lebih memudaratkan pesakit. Apa-apa ubat kepada pesakit apabila kesan sampingannya nyata lebih memudaratkan pesakit. Okey, contoh sakit tu sakit kepala biasa je. Sebabkan apa? Kurang minum air contoh kan. Musim panas kurang minum air, kerja banyak terdedah pada panas, buat kontrak buat rumah ke apa, bila petang habis kerja tu sakit kepala. Kan? Bila sakit kepala jumpalah doktor ataupun jumpalah kawan lah. Senang kita bagi tahu contoh jumpa kawan. Kawan kita ni penyakitnya sakit sendi. Dia sakit sendi. Bila sakit sendi ubat dia kuat sikit lah. Contohnya gout. Contohnya kan? Dia ada sakit gout. Jadi ubat sakit gout ni, ubat tahan sakitnya kuat. Jadi kita pun cakap lah, kita ni sakit kepala. Kuat benar ni sakit kepala ni. Jadi saya nak ambil lah ubat kamu ni. Ubat kamu sakit lutut ni kan. Sakit gout ni. Tak boleh. Sebab apa? Ubat dia tu ubat kuat. Ubat yang kuat. Bila kita makan dia akan memudaratkan diri kita. Ini contoh untuk mudah faham lah. Jadi untuk orang yang sakit kepala disebabkan kurang air, terdedah panas yang lama. Jadi ubat dia senang aja, minum je air banyak. Jadi masa kerja tu bawa je lah air, minum air banyak-banyak. Kita dekat Malaysia ni dia ada musim panas, ada musim hujan kan. Macam sekarang ni dia siangnya panas, tengah hari tu panas, petang je hujan kan? Jadi siang hari tu kenalah minum air banyak. Kalau kerja kitanya banyak di luar daripada bangunan kan. Contoh kita buat kerja di banyak naik motor siang-siang tu, panas terdedah pada panas, jadi bawalah botol air yang mencukupi lah, supaya apa, kita tak sakit kepala. Hilang insyaAllah. Air banyak. Kalau tak tahan sangat pun Panadol. Panadol ni ubat yang paling lama dan ubat yang sesuai. Orang demam pun boleh, sakit-sakit kepala, sakit badan pun boleh. Yang jenis ngajar makan ubat-ubat sakit je sikit-sikit sakit kepala sebab hari ni kurang tidur contoh kan. Malam tadi tidur lewat, bangun awal ada kerja pula tak sempat rehat kan. Jadinya bila kurang tidur mestilah sakit kepala. Pula ubat yang kuat-kuat tak bagus. Dia akan memudaratkan diri kita. Makanlah ubat Panadol dulu. Lepas tu berehat. Kalau dah tak tahan sangat sakit kepala. Sebab apa ubat-ubat yang kuat-kuat ni dia ada kesan-kesan selain pada hilang sakit, kadang-kadang ada yang mengantuk. Kalau yang contoh ubat untuk tahan sakit namanya Voltaren. Voltaren tu gastrit. Kalau orang yang selalu amal, contoh orang yang selalu sakit sendi ni selalu makan Voltaren, dia akan ada masalah buah pinggang. Jadi saya pesan pada semua ahli jemaah selalu ada sakit-sakit sendi, kalau boleh ubat-ubat tu ambillah daripada doktor-doktor, dapat nasihat daripada doktor-doktor. Janganlah kita terus pergi farmasi sakit lutut. Selalu farmasi dia tak tahu kita ni dah berapa lama makan ubat tahan sakit tu. Ada satu pandai pergi farmasi A, minggu depan pergi farmasi B. Jadi orang farmasi tak tahu. Sebenarnya farmasi pun dia ada ilmu bahawa ubat yang ini tak boleh makan selalu. Contoh ubat Voltaren tu. Jadi bila dia tengok pak cik ni selalu benar datang ke farmasi dia beli ubat Voltaren, dia akan nasihat, pak cik tak boleh makan selalu ubat ni tak bagus untuk buah pinggang. Jadi baik pak cik pergi jumpa doktor. Sebab apa, doktor sekarang ni kita ada pakar bahagian tahan sakit. Dia ada banyak kaedah-kaedah rawatan untuk mengurangkan sakit ni. Jadi elakkanlah daripada kita terus pergi ke farmasi beli ubat-ubat tahan sakit terutamanya. Jadi dapatkanlah nasihat doktor untuk ubat-ubat yang sesuai yang dimakan untuk mengurangkan sakit. Contoh yang kelima,
Tidak harus wanita mengambil ubat gantian hormon sekiranya penggunaannya itu meninggikan lagi risikonya bagi mendapatkan penyakit lain. Okey. Lalunya wanita-wanita yang ada masalah hormon ni dia akan ganggu kitaran haid dia. Kitaran haid dia akan terganggu. Sama ada dia akan ada tak datang langsung haidnya, ada yang datang panjang, sikit-sikit lama, lebih daripada 7 hari. Ada yang jenis datang haidnya berat sangat, banyak sangat pun ada, bila ada gangguan hormon. Jadi saya cadangkanlah untuk wanita-wanita yang mempunyai masalah terutamanya kitaran haid yang ada kaitannya dengan hormon, daripada doktor-doktor pakar sakit puan. Sebab apa kita akan cek darah, tengok paras hormon kuatannya mengikut kesesuaian. Jadi kalau kita sendiri-sendiri dengar-dengar buka Google tak datang period kan buat macam tu. Sebab apa? Kita takut ada kesan-kesan sampingan yang lain. Jadi saya mohon pada ahli jemaah yang wanita, silalah dapatkan rawatan daripada doktor pakar sakit puan. Sebab apa? Test-test ujian-ujian darah yang khusus perlu dibuat, terutamanya nak melihat paras hormon yang ada dalam darah, ya. Pergi perkara yang kelima daripada kaedah yang keempat, iaitu kemudaratan yang lebih besar hendaklah dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Okey, apa maksud dia? Maksud kaedah ini, apabila bertembung dua kemudaratan, hendaklah memilih melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Okey. Contohnya ya. Contoh yang pertama, apabila orang itu dipaksa meminum arak dan diancam dibunuh, maka halal untuknya meminum arak itu. Ini kerana ancaman bunuh itu lebih berat kemudaratannya daripada meminum arak. Contoh keadaan yang mana kita dalam situasi dalam satu bilik, ada seorang penjahat ni, tak tahulah penjahat jenis macam mana kan. Tak pernah lagi tengok. So paksanya kita minum arak. Kalau kamu tak minum arak, tembak kamu kan. Jadi untuk keadaan yang mana memudaratkan kita pada waktu itu, iaitu dia akan tembak kita kalau kita tak minum. Jadi kalau kita minum tu, kita terlepaslah daripada kata apa, kesalahan. Jadi dia kata okey, lepas minum tu dia pun lepaskan kita, alhamdulillah. Tapi orang jahat sekarang ni lain macam. Dia kata kamu tak minum arak, dia kata kalau kamu tak minum aku tembak. Lepas minum dia tembak juga. Ni orang jahat sekarang, orang jahat zaman sekarang ni lain macam jahat dia kan. Saja je nak suruh itu. Kalau kita kenal lah penjahatnya jenis apa itu, biar je lah. Contoh yang bagi itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua pula. Nak bagi faham lagi. Harus memudahkan wanita yang mati bagi mengeluarkan janin apabila ada harapan janin itu masih hidup. Ada keadaan, saya tak pernah jumpa lagi lah kes macam ni. Ibunya dah meninggal, babynya dalam hidup lagi. Jadi hendaklah dibedah. Ibu yang dah meninggal tadi bagi keluar baby yang hidup tu. Itu contoh dia bagi. Tapi setakat ni saya 16 tahun dalam bidang perubatan, saya tak pernah jumpa lagi lah ibu meninggal, baby hidup lagi kan. Tak pernah lagi jumpa. Gunakan ubat yang mengandungi dadah yang berbahaya seperti morfin, sekiranya penggunaannya dijangkakan oleh pakar perubatan dapat menyelamatkan nyawa pesakit tersebut. Okay. Ini contoh dia, pesakit yang dapat serangan jantung. Selalu pesakit dapat serangan jantung ni kita akan bagi ubat tahan sakit yang kuat. Jadi ubat tahan sakit yang kuat ni boleh mengurangkan sakit dia, terutamanya masa serangan jantung. Sebab apa? Bila kita dapat serangan jantung, salur darah ke jantung tu tersumbat. Jadi darah kurang sampai ke dalam kepada otot-otot jantung. So jadi otot jantung ni akan kurang dapat oksigen, jadi dia akan menyebabkan kita rasa sakit. Sakitnya teramat sangat. Kata contohlah dalam bidang perubatan kalau kita belajar apa rasa sakit orang kena
serangan jantung ni seumpama kita ambil pisau tu toreh dada, toreh dalam, toreh jantung tu sendiri, rasanya macam tu sakitnya. Umpama pisau toreh di jantung, kalau kita toreh di tangan pun kita rasa sakit kan, sakitnya ambil pisau tu toreh, ini toreh di jantung, rasa sakitnya macam itu. Jadi bila keadaan kita makin sakit, jantung kita akan pump lagi kuat. Waktu tu dah kurang darah sampai dia pump pula lagi sakit, lagi sakit. Itu sebabnya bila semasa rawatan orang yang kena serangan jantung ni, kita akan bagi ubat tahan sakit paling kuat. Antaranya contohnya morfin ni lah. Bila bagi tu dia akan kurangkan dia punya sakit, jadi jantung dia tak adalah pump kuat sangat. Jadi sempatlah dia bagi rawatan, nak buat angiogram ke, nak buat pembedahan bypass ke, sempatlah untuk bagi kurangkan dia daripada rasa sakit. Okey. Keempat, harus memotong organ, contohnya mengerat kaki yang rosak akibat diabetes yang tidak terkawal, sekiranya dengan membiarkannya mendatangkan kemudaratan kepada organ-organ yang lain. Ini kita pernah tengok kan, ada saudara mara kita ke, kawan-kawan kita ke yang ada kencing manis dan kita orang, saya pernah jumpa dulu, katanya saya nak buat rawatan ozon katanya kan. Rawatan ozon ni boleh sembuhkan kaki dia kata, yang jenis rendah air ubat contohnya kan. Jadi dia pun berubat cara itu, biarnya melarat daripada ibu jari naik kepada satu kaki. Dia cepat je, 2 hari 3 hari udah sampai ke lutut, sampai ke lutut, biar lagi udah naik ke peha. Tapi selalunya tak sampai dekat betih itu pun dah, kuman tu dah pergi seluruh badan dah. Boleh menyebabkan kematian. Sambung satu je lagi, itu kita tangkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Chicken pox. Okey. Okey, baik. Baik, chicken pox Okey, chicken pox ni yang kita tengok selalunya orang yang sakit bila demam dia akan naik ruam-ruam dekat badan. So jadi ruam-ruam dia tak sama dengan ruamnya demam denggi. Chicken pox ni ruam-ruam dia merah yang besar-besar. Kalau kita kut bahasa orang Melayu kita pelentung tu ke pelentung kan. Dia yang naik air kan. So jadi dia adalah jangkitan virus. Selalunya kalau kanak-kanak kena ni kita bagi ubat demam, dia rawat simptom je, rawat demam dia je. Dengan ruam-ruam tu kita bagi ubat makan untuk kurangkan demam. Lepas tu kita sapu macam bedak sejuk warna pink tu kan, calamine lotion untuk mengurangkan dia punya rasa gatal-gatal tu. Itu chicken pox disebabkan oleh jangkitan virus. Tapi bukan kanak-kanak je, ada setengah tu yang masa dia kanak-kanak tak dapat, bila dia dah dewasa tu anak dia kena, dia pula kena. Selalu kalau orang dewasa ni kita sarankan, sebab apa chicken pox ni masalah ni bila dia pecah tu dia akan jadi parut. Kalau budak-budak ni selalunya parut tu lah, sebab dia membesar, parut tu dia bila dah besar tu tak berapa nampak sangat kan. Tapi kalau orang dewasa ni dia jenis kita ni tak membesar dah, dia melebar je kan. Orang dewasa ni kan dia jadi melebar, dia tak membesar lagi. So jadi bila ada parut-parut ni, parut-parut ni akan kekal kalau kita tak rawat awal. Jadi untuk siapa-siapa orang dewasa yang mana anak-anak dia kena chicken pox, dia sendiri ingat-ingat masa kecil tu tak pernah kena. Jadi bila dapat demam je, ada naik sebiji dua, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Doktor akan bagi antiviral. Ini untuk bunuh virus. Jadi bila makan antiviral dia akan mengurangkan komplikasi chicken pox tadi tu. Okey. Itulah. Okey. Setakat ini demam chicken pox dengan campak ni tak adalah kritikal sangat penyakitnya. Dia cuma boleh berjangkit. Dia boleh berjangkit. Tapi kalau ibu mengandung masa dia budak-budak dulu tak ada kena chicken pox ataupun campak, tapi bila dia dah dewasa tu, dia dah masa dia mengandung tu, anak dia anak nombor 1 nombor 2 tu kena, yang itu kita takut ada komplikasi pada kandungan dia. Jadi siapa-siapa ibu mengandung yang ada chicken pox ataupun campak ni, nak cerita dari segi bahayalah. Bila ibu mengandung ni cepatlah pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan yang sesuai. Sebab dia ada ubat-ubat dia kena dibagi pada ibu mengandung ni untuk mengelak daripada dia dapat komplikasi lah daripada chicken pox ataupun campak tadi. Kalau dari segi kita nak bandingkan, dua-dua disebabkan virus. Cuma bezanya campak chicken pox ni dari segi dia punya ruam dia tu tak besar. Chicken pox ni lebih besar lagi. So jadi untuk orang dewasa tak kiralah dapat campak ke chicken pox ke, cepat-cepat pergi klinik untuk dapatkan antivirus. Itu dia beza dia. Kalau kanak-kanak tak ada masalah. Dia demam tu, kita pergi klinik, doktor akan bagi ubat untuk mengelakkan demam. Ubat Panadol lah selalunya kan, sirap Panadol tu. Lepas tu bagi calamine lotion. Lepas tu duduk di rumah, jangan pergi sekolah pula, jangkit pula kat kawan-kawan sekolah tu kan. Kalau berjangkit dalam rumah adik-beradik tak apa, tak ada masalah yang tu. Bila chicken pox ataupun campak ni kita dah dapat, dia akan menyebabkan kita akan hasilkan sistem imun ataupun antibody dalam badan. Itu jaranglah kita jumpa masa kita kanak-kanak dah pernah kena chicken pox, tapi dewasa kena lagi. Jarang sangatlah jumpa. Mungkin ada 1-2 kes lah. Jadi dari segi itulah menjawab bahaya tak bahaya dia. Kalau untuk orang kanak-kanak ni kurang komplikasi. Tapi untuk keadaan yang mana tak kiralah zaman sekarang ni, kanak-kanak pun ada juga penyakit-penyakit yang menyebabkan sistem imun dia rendah. Kan? Contohnya kanak-kanak yang ambil rawatan kemoterapi, ataupun kanak-kanak yang dapat kencing manis dapat kencing manis kanak-kanak lagi. Selalunya penyakit kanser, penyakit kencing manis ni akan merendahkan sistem imun badan. Selalunya orang yang ada penyakit-penyakit yang mengurangkan sistem imun badan ni, bila kena jangkitan apa-apalah, virus ke bakteria, dia akan menjadi makin teruk banding dengan orang-orang yang normal, yang tak ada penyakit-penyakit yang lemah sistem imun dia. Jadi beza dari segi bahaya,
untuk kalau kita tahu anak kita ni ada penyakit yang menyebabkan sistem imun dia rendah, cepat dapatkan rawatan daripada doktor pakar yang merawat dia. Selalunya kanak-kanak yang ada masalah sistem imun badan rendah ni selalu dirawat oleh doktor pakar kanak-kanak. Jadi bila dia tak sihat, dia demam, cepat-cepat jumpa doktor pakar untuk dapatkan rawatan yang sesuai lah, walaupun dia kena chickenpox. Itu contoh dia lah. Okey. Okay. Sebab dia bila jangkitan virus ni, selain daripada dia dapat di kulit-kulit ni, kadang-kadang bila kita sentuh pasal sistem imun badan ni, dalam masa yang sama, imun badan kita akan melawan virus chickenpox ni. Ada setengah-setengah orang, dia ada sistem pertahanan badan yang lemah, virus lain, terutamanya virus yang menyerang saluran pernafasan, dia akan menyebabkan masalah pernafasan juga. Itu sebabnya zaman sekarang ni apa-apa penyakit cepat-cepat jumpa doktor lah untuk dapatkan rawatan. Sebab apa? Selalunya doktor bila datang kita akan periksa semua, dengar paru-paru apa semua. Bila dengar paru-paru ada tanda-tanda jangkitan kuman dalam paru-paru. Jangan kita rawat chickenpox aja, bagi ubat demam, bagi calamine lotion, balik. Padahal paru-paru dah kena. Sama ada virus chickenpox tu sendiri ataupun virus lain. Sebab apa? Dekat persekitaran kita ni ada macam-macam virus. Bukan ada satu virus je. Kalau musim COVID, virus COVID aja tak ada. Ada juga virus lain. Jangan lupa ada virus influenza, kan? Kalau dari segi bakterianya ada apa kuman TB, kan? Dia tak berhenti. Kalau di Malaysia cuma terutamanya dekat negeri Perak, dalam daerah kita ni ada virus denggi. Walaupun musim tu musim influenza, jangan kita lupa denggi pun ada juga. Denggi ni dibawa oleh nyamuk, kan? So jadi nak ceritanya boleh, walaupun dia kena chickenpox akan dapat jangkitan kuman paru-paru. Itu sebabnya kalau chickenpox biasa-biasa pun pergi je lah, bawa jumpa doktor dulu, biar doktor periksa dengar paru-parunya elok. Dia kata okey, paru-paru clear, kata doktor, kan? Baik paru-parunya, penapasnya tarik nafas, hembus nafas, udara yang masuk semua clear, tak ada bunyi-bunyi jangkitan kuman paru-paru. Jadi rawatannya lebih kepada rawatan chickenpox yang kita nampak di luar sajalah. Okey. Baik, sama. Kita sambung yang last sekali. Contoh yang kelima, harus memotong ataupun membuang rahim perempuan apabila diperakui oleh doktor pakar Muslim. Ini apabila dengan membiarkan rahim yang bermasalah itu mampu menyebabkan kematian kepada wanita itu. Ini contoh untuk kes yang mana sebab apa zaman sekarang ni kanser ni macam-macam. Selain daripada kanser pangkal rahim, dia boleh juga kanser naik kepada dinding rahim. Selalunya doktor pakar sakit puan ni akan buat keputusan lah. Jika kanser yang jenis dah merebak banyak ni, ada risiko untuk merebak ke seluruh badan, jadi dia akan buat pembedahan buang rahim tu. So jadi harus memotong ataupun membuang rahim perempuan apabila didapati rahim tersebut akan memberi masalah dan mampu menyebabkan kematian kepada wanita tersebut. Jadi bila dilakukan pembedahan, maka bila tak ada rahim tu, sel-sel kanser tu tak merebak seluruh badan. Jadi diharuskan. Itu contohnya lah. Jadi insya-Allah bulan depan kita akan sambung bahagian kemudaratan hendaklah dibendung setakat termampu. Di apa yang saya kongsikan hari ini daripada kitab Fiqh Perubatan, semoga yang baik itu dapat kita ambil iktibar dan amalkan seharian dalam kehidupan kita. Yang mana yang kurang baik ataupun ada yang salah silap, kita jadikan sempadan. Yang paling penting hari ini, apa yang kita dengar yang baik itu kita kongsikan pada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, sanak saudara yang mana tak dapat bersama-sama kita, untuk sama-sama kita dapat manfaatnya. Terutamanya apabila kita sakit, cepat-cepatlah dapatkan rawatan. Jangan kita merawat diri sendiri. Jadi saya nak kongsikan sikit je, kes denggi meningkat. Kita tengok hujan pun tiap-tiap petang je hujan. Banjir pun ada, banjir kilat lah kita. Alhamdulillah dekat kita ni tak ada banjir jenis banjir lama-lama, banjir Temenung tu tak ada, kan? Banding dengan daerah-daerah lain, Manjung, Hilir Perak, kan? So jadi risiko untuk penyakit-penyakit bawaan air ni kurang. Cuma bahaya semasa banjir.
Banjir ni kan selalu budak-budak suka main air, bahaya. Kadang-kadang letrit apa semua, kena jaga. Kalau kita ada anak-anak ke apa ke musim banjir walaupun banjir kilat, jaga-jaga. Sebab kita takut apa kejutan letrit ataupun arus yang deras boleh menyebabkan terjatuh ke apa. Budak-budak tahu je lah kan. Kadang-kadang air naik lebih pada air tu Seri Kinta kan, lebih pada parah lutut. Kalau budak-budak kecil main air takut dia terjatuh, lemah pula dalam apa banjir tu. Ingat seronok-seronok main air. Jadi pesanlah ataupun kita kena prihatin. Bila berlaku banjir, pastikan keluarga kita selamat di rumah. Jika orang kata apa diumum kan kawasan tu banjir, buka pusat pemindahan sementara. Jadi saya serulah kepada ahli jemaah, jika terlibatlah menjadi mangsa banjir, bila diarahkan pindahlah. Sebab dari segi faktor keselamatan. Selain pada banjir, kita ada ribut. Tapi selalu ribut kawasan ni jarang. Belah-belah Meru. Dekat tempat rumah saya tu memang banyak baru ni Meru 2C. 2C dengan 2B tu kena ribut. Jadi tercabut habis bumbung-bumbung. Bahaya. Jadi bila diarahkan pindah tu adalah sebab dia. Sampai TMB potong letrit kan. Sebab apa? Bila dah berhenti bila dah tercabut bumbung, hujan tak berhenti lagi. Tiap-tiap petang hujan. Kan? Jadi kenalah berhenti dulu sampai repair semua bumbung-bumbung, barulah pasang elektrik balik. Sebab apa? Kadang-kadang bocor, air hujan masuk kena barang-barang elektrik, bahaya kan. Jadi bila diumumkan, diarahkan untuk pindah. Kalau kita ada saudara mara ke apa, nasihatkanlah dia mau pindah. Kalau tak pindah pergi PPS pun, kalau kita rumah kita tu ada bilik-bilik kosong, dia mau nak tumpang sehari dua, bagilah mereka tumpang. Jadi luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap hari di rumah kita tu, ronda tengok ada tak kawasan-kawasan bertakung air. Sebab apa? Tempat bertakung air walaupun sikit. Nyamuk Aedes ni dia memang pakar dalam membiakkan telur-telur dia tu. Ada sikit air pun dia boleh bertelur. Jadi tu sebab tak heran mana-mana sekarang ni dekat daerah kita ni nyamuk Aedes ni senang benar jumpa. Kan? Sebab ada tempat-tempat air bertakung. Terutamanya rumah-rumah kita yang ada pokok besar-besar, ada daun-daun yang banyak luruh tu. Daun-daun ni pula boleh menakung air. Jadi siapa yang rajin tanam pokok, ada pokok besar-besar, rajin-rajin jugalah menyapu daun-daun tu, mengelakkan daripada air tadi bertakung. Lepas tu kita cek longkang. Longkang jangan ada yang tersumbat bertakung air tu. Lepas tu kalau rumah yang saluran dekat atas tu kan, dekat bumbung tu kan, untuk keluar air tu daripada bumbung turun, dia ada saluran turun ke pipe tu. Yang itu pun kena tengok juga. Kadang-kadang daun-daun ni dia jatuh, dia akan menyebabkan tersumbat. Jadi air tu bertakung kat atas tu. Kita tak perasan. Rupanya dekat atas tu nyamuk Aedes membiak. Jadi sama-samalah kita pakat gotong royong. Tak kiralah kawasan kita ni ada kes denggi ke tak ada, kita nak ngelak daripada dapat kan. Islam pun ajar kita mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi kita cegahlah lebih utama ya. Jadi insya-Allah apa yang baik itu jadi manfaat untuk kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, kamu nunggu. Pada yang dalam. Kembali.